Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pak Chu Bumi. Jadi kali ini Pak Chu akan buat satu kelainan di mana lebih kepada outdoor ataupun di luar daripada studio. Jadi dengan kata lain kita akan meninjau lebih lanjut lagi tentang geologi atau tentang perkara-perkara yang akan Pak Chu ceritakan. Jadi pada kali ini Pak Chu akan ceritakan tentang kelebihan yang ada pada batu kapur. Jadi sebagaimana yang Pak Chu cerita yang sebelum ini, batu kapur ni memang banyak terdapat di semenanjung Malaysia ini, tapi yang paling banyak sekali di Lembah Kinta ini, atau di tempat di mana kita panggil dia Geopark Lembah Kinta. Itu adalah merupakan satu kawasan yang mempunyai bukit-bukit batu kapur yang banyak. Orang kata macam mogut batu kapur tu memang berteraburan daripada Sungai Siput sampailah ke Kampar, Perak. Jadi batu kapur ini adalah merupakan satu batu yang terbentuk di dalam lautan. Jadi pembentukan batu kapur ini mesti ada dia punya kilang dia, ada dia punya source dia ataupun punca dia. Punca dia adalah daripada batu-batu karang, daripada hidupan yang ada di dalam lautan ataupun hidupan marine. Jadi sebagai contoh, sebagaimana yang kita ketahui bahawa barrier punya reef ataupun kawasan di mana ada permatan-permatan batu karang itu adalah banyak terdapat di kawasan ekuator atau kawasan khatulistiwa. Jadi dia akan bertabur daripada garis lintang 50 darjah utara, garis lintang 15 darjah selatan. Jadi berada di antara itu sahajalah terdapatnya batu karang. Jadi kawasan di mana iklim sejuk, itu tak akan ada batu karang. Jadi batu karang itu merupakan satu sumber atau memberi sumber kepada pembentukan batu kapur. Jadi sebagai contohlah untuk senang pada kita cerita, kalau kita pergi ke Pulau Redang lah sebagai contoh. Jadi kita berjalan, pasir di Pulau Redang itu adalah putih, semuanya putih. Itu bukan pasir biasa, tetapi itu adalah serpihan daripada batu-batu karang yang ada di kawasan berkenaan. Jadi dalam jangka masa geologi, jadi batu-batu karang tadi yang serpihan batu karang ini akan bergabung membentuk batu. Jadi batu itu kita panggil sebagai batu kapur. Jadi batu kapur itu adalah kandungan utama dia adalah daripada badan ataupun daripada body hidupan yang ada di dalam lautan, atau dari segi komposisi kimianya adalah terdiri daripada kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat ini yang ada di dalam organisma ini kita panggil dia kalsait yang tak berapa stabil. Akan mengalami satu proses yang lain di mana dia akan membentuk kalsium karbonat yang lebih stabil. Jadi yang stabil itu akan terjadilah batu kapur. Jadi kita bayangkanlah betapa besarnya bukit batu kapur yang sebegini. Kita tengok yang di belakang Pak Chu ni, memang cuba kita bayangkan segi logiknya, kenapa benda-benda macam ini, benda-benda yang hasil daripada serpihan-serpihan daripada batu karang itu boleh membentuk bukit yang begitu besar. Ini yang memberi satu stigma kepada masyarakat bahawa geologi ini satu perkara yang mengarut ataupun tak logik. Sebab macam mana benda-benda macam itu boleh terbentuknya batu kapur yang sebesar macam ini? Inilah yang salah satu daripada misi Pak Chu untuk memberi kefahaman kepada masyarakat bahawa tanpa kilang ataupun tanpa bahan-bahan yang ada di dalam lautan seperti batu karang, ada siput, ada kerang dan sebagainya, itu adalah merupakan penghasilan kepada kalsium karbonat. Tanpa adanya batu karang, tanpa adanya kombinasi daripada hidupan lautan, hidupan marine yang ada di dalam kawasan yang cetek, maka tak akan terbentuklah batu kapur. Jadi dengan kata lain, membentuk batu kapur ini mesti dia kena air dia mesti kena clear, maknanya tak ada keruh. Okey, untuk membentuk karang tadi mesti clear water. Mesti air itu mesti warm ataupun mesti panas sikit. Okey. Dan kemudian dia kena ada orang kata kedalaman dia tu jangan tak dalam sangat.
dan kemudian dia punya cahaya boleh masuk ke dalam, kena kepada batu karang itu untuk proses pembesaran batu karang. Sebab itulah kita nampak ada terumbu-terumbu karang yang besar-besar yang ada di seluruh dunia. Sebagai contoh, kalau kita tengok terumbu yang paling hebat sekali adalah di Australia. Dia panggil dia Barrier Reef, di mana terumbu itulah yang sekarang ini sebagai satu kilang untuk menghasilkan bahan karbonik untuk membentuk batu kapur. Jadi tanpa benda-benda yang sebegini, maka tak mungkin kita akan ada batu kapur. Batu kapur mesti dia ada dia punya kilang dia, ataupun tempat di mana penghasilan bahan untuk membentuk batuan ataupun batu kapur secara kimia. Jadi itulah proses-proses yang berlaku dalam pembentukan batu kapur. Jadi kalau kita tengok di batu kapur ini adalah, kalau kita tengok di sinilah, batu kapur memang cantik, memang betul-betul mengasyikkan. Kalau kita tengok berbagai-bagai formasi yang kita boleh tengok, sehingga di sini kita boleh tengok di belah-belah sana kita nampak stalactite dia, dan nampak dia punya kesan-kesan takik air. Yang mana kita nampak dia punya kesan-kesan takik air itu adalah merupakan paras air yang dahulu. Jadi paras air dahulu, di mana dahulu kala adalah paras airnya dah tinggi. Sebab itulah Pak Chu dah sering kali menceritakan bahawa di kawasan Lembah Kintai ini akan menjadi satu, kalau masa air yang tinggi, maka dia akan jadi satu pulau-pulau yang banyak di kawasan Lembah Kintai ini. Jadi inilah buktinya. Buktinya adalah paras air dahulu yang ditunjukkan oleh di pertama notches atau takik-takik air yang ada di situ. Jadi, dan satu lagi fenomena yang ada di dalam batu kapur ini adalah tebingnya adalah curam. Jadi sebagai contoh, sini adalah curam, hampir tegak. Jadi sebabkan topografi atau fenomena ini kita panggil dia topografi karst. Jadi karst inilah yang menjadi penggemar kepada aktiviti lasak, seperti aktiviti untuk memanjat tebing, jadi ataupun wall climbing. Ini merupakan satu tempat, ini adalah tempat yang popular di Ipoh ni, ataupun di sini, di mana dikendalikan oleh satu syarikat sebagai Ventrac. Jadi dia akan menyediakan satu kemudahan kepada penggemar untuk mendaki ekstrim ini, untuk naik sampai ke atas sana dengan menggunakan tool atau peralatan yang dia dibekalkan oleh mereka. Jadi kalau sekiranya kita ke sinilah, ke Lembah Kintai ini, ataupun ke Ju 45 Kintai, kita jangan lupa bolehlah ke kawasan Gunung Lang ini, di mana disediakan satu aktiviti ekstrim, di mana kita boleh memanjat tebing curam sampailah ke ujungnya dengan keselamatan yang boleh dijamin oleh syarikat yang mengendalikan aktiviti berkenaan. Jadi itulah secara lebih kurang tentang batu kapur. Jadi selepas ini kita akan tengok macam mana secara lebih dekat bentuk dan juga batu kapur berkenaan. Di dalam batu kapur ini, yang Pak Chu cerita sebelum ini adalah dia akan banyak ada struktur-struktur ataupun bentuk-bentuk yang kita boleh kenal pasti secara jelas. Yang pertamanya adalah, ini adalah kita panggil dia stalactite. Stalactite ini adalah hasil daripada air daripada atas, dia turun, kemudian dia akan membentuk. Dia membentuk struktur yang sebegini, kita panggil dia stalactite. Maknanya benda tu tergantung daripada atas ke bawah. Jadi macam mana dia tu terbentuk? Terbentuk segala-galanya adalah hasil daripada larutan batu kapur daripada atas dan dibawa terus melalui air, dan kemudian dia akan menitik. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau menitik, masih lagi menitik air, bermakna ini adalah masih hidup. Makna dengan kata lain, ini stalactite ini masih hidup, dan kemudian berlakunya pertambahan ataupun masih lagi berkembang dia punya stalactite-nya, dan kemudian dia akan turun ke bawah. Kalau kita ke bawah sana, ini akan lama kelamaan dia akan jadi stalagmite yang akan naik ke atas. Jadi kalau sekiranya tak ada air yang melalui stalactite ini, maka stalactite akan mati. Sebab itulah bagaimana kita nak membezakan antara stalactite yang hidup dan stalactite yang mati adalah stalactite yang hidup
kalau kita tengok ni masih lagi ada terdapat lumut-lumut di sini, dan juga ada lagi dengan kehidupan yang ada di bersama-sama dengan stalactite itu tadi. Jadi ini bermakna adanya sumber-sumber air yang ada di dalam komponen stalactite ini. Ini adalah takik air sebenarnya. Ini adalah takik air, bermakna dulu adalah paras airnya ke sini. Ini adalah paras air dahulu. Jadi kita bayangkan sekarang ni Pak Chu lebih kurang dalam 1.5 meter, lebih kurang dalam 2 meter daripada paras sekarang ni. Itu adalah yang paras dahulu. Jadi apabila air yang bertakung pada paras ini yang mengambil masa yang lama, maka dia akan berlaku proses hakisan. Hakisan itu akan membentuk satu takik air. Jadi apabila air itu turun balik, dia akan ada takik air yang berikutnya. Begitulah seterusnya sampailah kepada paras yang ada sekarang. Jadi kalau kita bayangkanlah, kalau sekiranya paras air ini lama ataupun dalam jutaan tahun masanya pada paras ini, maka lama-kelamaan dia akan membentuk satu gua yang besar. Itulah yang berlaku di dalam Batu Kapur. Sebagai bukti mengatakan bahawa ini adalah paras air dahulu, bukan air laut tau, air tawar. Sebab ini kalau kita tengok, ini adalah mendatar. Keadaannya adalah mendatar. Dan proses hakisannya berlaku secara perlahan. Cuma dalam sekitar 0.3 mm setahun proses pelarutannya. Jadi kita bayangkanlah betapa lama masa diambil daripada sini sampai ke sini untuk proses pelarutan berkenaan. Itulah keunikan yang ada di dalam Batu Kapur. Benda ni dalam batu lain tidak akan terjadi sebagai fenomena yang sama, sebab sebab batuan lain tidak mengalami proses yang luluh hawa secara kimia secara ekstensif. Jadi di dalam Batu Kapur ini, luluh hawa kimia adalah yang paling dominan. Pak Chu sekarang ni dalam satu gua kecil yang ada di kawasan Gunung Lang ini. Jadi kalau kita tengok stalactite yang di sini tu masih lagi aktif, di mana air masih menitip daripada atas dan menitik dan kemudian membentuk komponen stalactite, di mana akan berlaku pertambahan dari segi saiznya. Tetapi di sini apa yang Pak Chu nak ceritakan adalah stalactite yang bukan sahaja mengikut hukum graviti, di mana dia akan terus turun macam ini, tetapi agak tercondong sedikit. Kalau kita tengok condong, sebab memandangkan di dalam stalactite itu sendiri, sebab dia ada air, maka adanya kehidupan di dalam itu sendiri. Maknanya ada lumut, adanya bakteria, adanya algae. Jadi semua ada berkumpul di dalam bersama-sama dengan pembentukan stalactite itu tadi. Jadi disebabkan kehendak organisma ini ataupun plant ini ataupun tumbuh-tumbuhan ini, maka dia memerlukan cahaya untuk fotosintesis, maka berlakunya secara, walaupun benda tu orang kata besar kan, stalactite tu besar, tetapi disebabkan oleh proses pembesaran stalactite itu sendiri adalah agak perlahan. Jadi dia boleh nampak macam seolah-olah stalactite itu slanting ataupun condong sikit, menyalahi hukum graviti. Inilah keunikan yang ada di dalam sesuatu gua, di mana stalactite yang ada, yang masih hidup, yang berasosiasi dengan tumbuh-tumbuhan ataupun dengan lumut dan juga algae dan juga bakteria, dia memerlukan cahaya matahari untuk hidup, untuk proses fotosintesis dan sebagainya. Maka akan memberikan satu kesan yang besar juga kepada bentuk stalactite berkenaan, menjadi stalactite yang condong. Jadi itulah keunikan yang ada, yang boleh Pak Chu ceritakan di dalam komponen di sini. Jadi kalau kita tengok masyarakat luar memang tak mempercayai benda-benda yang sebegini, tetapi the reality ini adalah betul-betul reality yang berlaku terhadap stalactite, walaupun dalam saiznya besar, tetapi akan
membentuk juga slanting disebabkan oleh organisma yang berada di dalamnya. Fenomena yang biasa berlaku di dalam batu kapur ini dari segi bencana geologi adalah batu runtuh dan juga lubang benam ataupun sinkhole. Jadi perkara ini akan Pak Chu ceritakan secara lebih lanjut dalam episod yang seterusnya. Jadi sebagai contoh di sini adalah satu blok batu yang dah jatuh. Jadi sebenarnya di dalam batu kapur ini dia tak ada warning, tak ada apa bila dia nak jatuh, kita pun tak tahu. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati sekiranya kita berada di kawasan batu kapur. Sebab proses pelarutan akan berlaku secara berterusan, terutama sekali di kawasan kita, di kawasan iklim tropika ini di mana kita banyak hujan, maka proses pelarutan melalui celah-celah retakan itu akan melemahkan struktur batuan dan akan menyebabkan batuan runtuh. Jadi kita akan tengok secara lebih lanjut dengan episod yang akan datang. Jadi itu sajalah daripada Pak Chu pada kali ini. InsyaAllah Pak Chu akan merungkai secara banyak lagi perkara yang berkaitan dengan batu kapur dan apakah isu-isu yang ada di sebaliknya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara.